Tahun ini dengan mengambil semangat konsep job guarantee ataupun jamin kerja, kerajaan akan melancarkan Yang Berhormat sendiri akan Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri akan melancarkan program jamin kerja keluarga Malaysia. Ini usaha menyediakan 600,000 peluang pekerjaan. Ini peningkatan 100,000 lah berbandingkan sasaran 2021. Peruntukannya lah berjumlah 4.8 bilion ringgit. Ini pada 19 Februari ini. Ya, hasrat dan juga aspirasi Kerajaan Persekutuan untuk melihat program jamin kerja ini akan mewujudkan lebih kurang 600,000 peluang pekerjaan akan dapat dilaksanakan dan juga digagaskan melalui Kementerian Sumber Manusia. Dan pagi ini kita ucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravana, Menteri Sumber Manusia. Terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Satu pengharapan yang merupakan perkabaran baik untuk sektor pekerjaan di negara kita, dan dalam bajet 2022 kerajaan telah menyediakan hasrat untuk seperti dikatakan oleh Menteri Kewangan tadi. Mungkin Datuk Seri juga boleh berikan perinciannya secara lanjut kepada para penonton. Terima kasih dan salam keluarga Malaysia. Kita lihat keseluruhan kerajaan hari ini telah menangani isu-isu pengangguran dengan lebih efisien. Kita lihat kalau di awal peringkat PKP, walaupun kadar pengangguran 5.3%. Tetapi dengan rancangan-rancangan terasa pakej rangsangan 1, 2 dan 3, kita sempat mengawal sehingga dia turun daripada 5.3 hingga 4.8 dalam masa terdekat, walaupun dalam keadaan krisis kesihatan, krisis ekonomi dan sebagainya. Dan seterusnya kita lihat sebagai usaha pemulihan. Melalui bajet 2022, kerajaan telah mengumumkan satu jumlah yang begitu besar, lebih kurang 4.8 bilion, supaya kita merealisasikan aspirasi kerajaan untuk melahirkan peluang pekerjaan sebanyak 600,000 peluang. Ini satu usaha yang betul-betul meyakinkan rakyat sekiranya kita berjaya. Maka Kementerian Sumber Manusia telah diberi tanggungjawab tak amanat yang cukup berat dan penting, untuk menggunakan agensi-agensi di bawahnya untuk melahirkan lebih kurang 300,000 peluang pekerjaan dengan bajet sebanyak 2 bilion ringgit. Dan Kementerian Sumber Manusia sedang mengambil langkah-langkah yang pertama melalui perkeso, memberi insentif pengambilan pekerja, dan yang kedua adalah melalui pembangunan sumber manusia berhad, mengadakan program-program upskilling, reskilling dan sebagainya. Dan melalui perkeso kita bagi insentif kepada majikan yang mengambil pekerja untuk 6 bulan dan sebagainya. Dan juga ada 2 kaedah berbeza. Yang pertama adalah kaedah memberi peluang kepada orang-orang biasa seperti kita. Kaedah yang kedua untuk menggalakkan majikan memberi peluang kepada orang kurang upaya, banduan yang telah menamatkan tempoh dalam penjara dan sebagainya, sebagai satu usaha. Dan tidak lupa juga golongan 40 tahun ke atas. Ini adalah satu kumpulan kita lihat. Keseluruhan kita lihat secara jangka panjang. Dalam masa 10 tahun akan datang, kita akan menjadi one of the negara merangkumi jumlah orang yang berusia lebih banyak, lebih ramai daripada negara-negara lain. Sama seperti Jepun hari ini. Maka kita perlu mengambil usaha daripada sekarang. Bukan jangan tunggu sehingga sampai tahap itu baru kita adakan program. Maka kita bagi insentif khas untuk majikan yang mengambil pekerja 40 tahun ke atas. Sebab golongan ni adalah golongan yang susah dapat peluang-peluang pekerjaan. Ini usaha. Dan saya lihat kita engage dengan industri players lebih berkesan. Dan yang kedua adalah melalui pembangunan sumber manusia berhad. Di mana program-program reskilling dan upskilling cukup penting. Kalau kita lihat keseluruhan, bukan saja dalam masa terdekat, tetapi sebagai negara yang sedang membangun dan melihat visi negara ke arah negara maju, ini adalah amat penting mengambil kira bukan saja krisis yang kita mengalami hari ini, tetapi keseluruhan apabila dunia persaudaraan antarabangsa mengarah ke arah industri revolusi 4.0. Mungkin saya berani sebut mungkin kita akan hidup satu dunia yang baru kita tidak akan bayangi. It will be a completely new world. Sebab industri revolusi 4.0 akan tukar corak dengan pentadbiran, tukar corak pengurusan dan sebagainya.
Dan mungkin everything become robotic. Kalau kita lihat sebelum ni, kita tak pernah bayang kita akan buat online classes. Contohnya kes-kes di mahkamah. Kita tak pernah fikir kes mahkamah boleh dibuat melalui online. Tetapi hari ini perkara itu telah pun menjadi realiti. So nothing akan stop kita apabila kita ada kes mahkamah bawa pegawai daripada luar negara melalui online. So, ini akan menjadi alat tuju negara. Maka Pembangunan Sumber Manusia Berhad telah mengadakan program. Baru-baru ini ada juga ramai yang masih tidak berpuas hati dengan Kementerian Sumber Manusia yang telah memperluaskan pungutan levy daripada syarikat-syarikat. Ada juga syarikat-syarikat profesional menyatakan bahawa kami adalah syarikat profesional, maka kita tak perlu bayar levy dan sebagainya. Kebetulannya pungutan levy ini bukan macam pungutan lain. Ini adalah simpanan untuk syarikat sendiri. Kami tidak ada hak untuk menggunakan, tetapi ini salah satu cara kita menggalakkan syarikat supaya adakan latihan-latihan reskilling dan upskilling. Mungkin pendidikan yang mereka memperolehi hari ini akan tidak jadi relevan dalam masa 10 tahun akan datang. Maka majikan perlu mengadakan latihan-latihan terbaru mengikut corak pembangunan dunia adalah industri revolution 4.0 dan memberi latihan kepada warga kerja. Dan kita lihat mungkin everything yang become robotic. Ada lagi kedai-kedai makanan, ada waiter datang ambil order. Mungkin mesin akan ambil order. Sebagainya. Maka ini adalah usaha kementerian supaya bukan saja kita mengatasi kelembapan ekonomi sekarang, tetapi keseluruhan. Walau bagaimanapun dalam masa terdekat, rancangan masa terdekat adalah untuk melahirkan peluang pekerjaan untuk 600,000 dan daripada 600,000 walaupun terlibat dengan 7 kementerian dan 10 agensi. Tetapi tanggungjawab Kementerian Sumber Manusia melalui kedua-dua agensi adalah untuk melahirkan hampir 50% daripada sasaran. YB, sudah pasti kita sedia maklum apa yang disebutkan oleh YB tadi tentang reskilling dan juga upskilling. Agensi-agensi yang berdaftar dengan Kementerian Sumber Manusia ataupun Syariah juga mempunyai penawaran kursus-kursus yang dirasakan amat sesuai dan juga menarik, bersesuaian dengan keperluan kerja dan juga untuk menjadikan seseorang pekerja itu berjaya menyediakan dirinya dengan pekerjaan sesuai dengan tuntutan masa kini. Jadi bagaimana pandangan YB Datuk Seri berkenaan tentang kursus yang ditawarkan, khusus reskilling dan juga upskilling yang ditawarkan untuk relevan dengan situasi semasa? Yang pertama kita lihat, saya tukar pendekatan Pembangunan Sumber Manusia Berhad. Di mana sebelum ni sistem yang diamalkan adalah kita beri latihan, lepas latihan kita bagi cari peluang pekerjaan. Dan hari ini kita gunakan kaedah baru di mana cari peluang pekerjaan dulu. Apabila dah ujungnya peluang pekerjaan, baru memberi latihan mengikut keperluan industri. Kalau tidak sebelum ni, apa kita lihat? Kita membekalkan latihan mengikut kehendak kita. Tetapi pihak industri perlukan latihan yang berlainan. Maka yang mereka telah diberi latihan tu tetap remain sebagai penganggur. Maka kita tukar corak apabila kita menggalakkan syarikat-syarikat ataupun pembekal latihan supaya mengenal pasti peluang-peluang pekerjaan dahulu. Kalau tidak, mungkin kita telah belanja berjuta-juta ringgit. Lepas latihan, mereka masih penganggur. Yang jadi kaya adalah pembekal latihan. Itu sekarang ini kalau sekiranya mereka tiada peluang pekerjaan, jangan bagi latihan dulu. Tunggu sehingga ada peluang pekerjaan, maka dia tukar daripada train and place, kita tukarkan jadi place and train. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat yang pentingnya adalah reskilling, upskilling ni amat penting pada masa sekarang. Sebab syarikat-syarikat sekarang, pihak industri, setelah mengambil kira kelembapan ekonomi, mereka perlukan modal insan yang kompeten yang boleh buat multitasking. Kalau dulu dia hanya boleh buat accounting, hari ini mereka lihat sama ada boleh buat accounting dan pentadbiran, multitasking. Dan apabila kita ada kebolehan untuk multitasking, peluang untuk digugurkan daripada syarikat adalah amat mustahil. Ini adalah amat penting. Dan apabila kita lihat multitasking, bukan lagi kita lihat hanya Malaysia sebagai tempat kerja. Hari ini kita lihat borderless rantau Asia, yang industri revolusi akan membawa perubahan besar di kalangan rantau ni. Maka kita sediakan modal insan yang kompeten, bukan saja yang boleh bersaing di negara kita, tetapi keseluruhan di dunia.
YB, bagaimana pula dengan peluang yang dilihat dan diambil dalam gig industri? Sebab itu juga merupakan salah satu ruang bernafas untuk mereka meneruskan kelangsungan kehidupan. Bagaimana ini dilihat dalam skala yang lebih besar lagi? Gig ekonomi telah memainkan peranan yang penting untuk mengawal keadaan. Kalau kita lihat, saya sebut sebelum ni, daripada 5.3% di peringkat awal PKP, kita sempat sampai atau mencapai ke 4.8%. Ada juga ramai meragu-ragukan fakta ni sama ada betul atau tidak. Yang mereka berpendapat ini mustahil dalam keadaan kelakuan ekonomi, dalam krisis ekonomi. The whole world is suffering. Takkan Malaysia mampu turun dengan kadar segera. Kebetulannya, sebahagian besar kerja ini adalah bagi ekonomi. Ramai. Saya perlu mengucapkan syabas dan tahniah kepada golongan belia. Ramai, walaupun mereka telah hilang pekerjaan, mereka masih pilih sektor gig ekonomi sebagai salah satu alternatif. Di mana ramai, contohnya ada juga pilot-pilot yang telah hilang pekerjaan, pramugari hilang pekerjaan. Mereka telah milih perniagaan online sebagai salah satu agenda. Ada juga sampai pilot sanggup bawa Grab asalkan kita ada makanan. Kita ada kegunaan penting. So, ekonomi telah memainkan peranan yang cukup penting. Maka Kementerian Selangor, walaupun ada juga pendapat yang berbeza. Ada yang kata ini adalah bukan perniagaan, tanda majikan. Ekonomi tanda majikan, maka tidak boleh dianggap ataupun diterima sebagai satu pekerjaan. Tetapi Kementerian Sumber Malaysia berasa kita masih perlu memberi jaminan ataupun safety net, jaringan keselamatan untuk mereka. Dan kita telah mengenalkan mereka sebagai salah satu sektor yang perlu diberi jaminan safety net atau jaringan keselamatan. Dan hari ini kita sedang mengkaji, Kementerian sedang mengkaji untuk sebab ini akan menjadi hala tuju dunia. Kalau dulu satu ketika dahulu kita perlu bangun pagi-pagi pergi keluar beli sarapan. Sekiranya anak-anak kita perlukan McDonald dan sebagainya, hari ini tak perlu lagi dah. Duduk kat rumah je, makan sampai ke rumah. So, ini akan menjadi satu corak hidup ataupun gaya hidup. Maka walaupun ada pendapat berbeza, Kementerian Sumber Malaysia sedang mengkaji untuk memperkenalkan satu dasar. Yang pentingnya kita kena ada dasar. Dengan adanya dasar baru, mereka masih boleh. Sebab kita lihat dalam keadaan COVID-19, Kementerian Sumber Malaysia ada mempunyai peran baru untuk memperkenalkan pelbagai pendekatan dan dasar. Sebelum ni kita tak pernah bincang ataupun fikir pasal working from home. Tetapi hari ini kita sudah ada satu kaedah baru di mana ramai di antara kita working from home. Tetapi working from home boleh juga kita bekerja lebih daripada satu syarikat. Nobody will know. So kita perlu mengadakan satu dasar yang merangkumi mempertahankan semua kerja-kerja ini, khususnya gig ekonomi yang akan menjadi hala tuju negara. Dan ramai, kalau kita lihat hari ini saya pun menghadapi kekurangan pekerja di beberapa sektor. Contohnya sektor 3D, Dirty, Dangerous and Difficult. Dan kalau mengikut data hari ini, saya perlukan paling kurang 500,000 orang pekerja di sektor perladangan, pelancongan, pertanian, pembangunan dan pembuatan. Tetapi golongan belia, walaupun saya didesak oleh pihak industri supaya mempercepatkan pengambilan pekerja asing, saya masih drag sejauh mana saya boleh lah supaya saya betul-betul pasti warga tempatan tak minat. Walaupun di peringkat awal kita kata mereka perlu berikan di MyFuture Job hanya untuk 30 hari. Tetapi kita dah iklan hampir setahun. Tapi golongan belia tidak berminat untuk bekerja sektor ini. Mungkin ini adalah budaya. Dah menjadi budaya. Bukan negara kita je. Jiran kita Singapura ataupun Middle East, semua negara-negara yang telah membangun, golongan belia tidak berminat untuk bekerja sektor-sektor seperti ini. Mereka anggap ini sebagai tak ada standard kerja dalam bidang ini. So, tetapi golongan yang sama, golongan yang tak nak terima pekerja-kerja 3D itu, walaupun pendapatan cukup lumayan, mereka sanggup kerja di sektor gig ekonomi. Maka ini perlu diteliti dan diperhalusi supaya kita memberi satu imej yang lebih baik. Sebab kita lihat kumpulan yang sama tak
rela buat kerja sendiri tapi sanggup buat kerja ni. Okey. Untuk menyentuh tentang minat dan juga kecenderungan rakyat Malaysia khususnya golongan beliau untuk menyertai sektor 3D ini, ya seperti disebutkan tadi sudah pasti ada satu tawaran gaji diberikan, namun mungkin ada yang berpandangan tawaran gaji itu tidak setimpal dengan beban kerja, jumlah jam kerja dan juga mungkin dengan komitmen kerja yang perlu diberikan dalam bidang ini berbanding dengan gig ekonomi. Jadi apakah mungkin akan berlakunya ribat urus bersama dengan pihak kementerian dan juga majikan untuk melihat isu-isu berkenaan tentang bidang 3D ini akan dapat ditambah baik dan juga dibaik pulih, YB? Kalau kita lihat dari skop gaji, bukan lagi murah. Baru-baru ni kita lihat Persatuan Restoran India Muslim, Wisma, telah memberi tawaran sehingga RM2,000. RM2,000 dan makanan 3 kali dan sebagainya dah hampir RM3,500 hingga RM4,000. Tapi masih mereka tak minat. Tapi mereka tak perlu risau kerja lebih masa dan sebagainya. Apabila mereka diberi peluang pekerjaan dalam sektor-sektor ini, mereka masih dipantau, dikawal oleh mengikut dasar-dasar sedia ada. Dari segi kerja lebih masa ataupun himbuan-himbuan yang lain. Tetapi ini saya berpendapat ini adalah satu budaya. Kalau ini hanya berlaku di Malaysia, saya boleh faham. Tapi ini di seluruh dunia. Golongan generasi muda tak pernah tunjuk minat dalam bidang-bidang ini. Tetapi kerajaan masih lagi mengambil usaha untuk mengalih perhatian mereka dengan membekalkan ataupun memperluaskan latihan-latihan TVET. Ini adalah manfaat sebab dalam masa 10 tahun mungkin peluang-peluang pekerjaan akan jadi relevan sebab bukan lagi kita gunakan tenaga manusia tapi lebih kepada ke arah otomasi. Mungkin apabila kita ke arah otomasi, kita cari ruang-ruang untuk menarik minat golongan beliau. Ya. Bagaimana pula YB lihat usaha berterusan dari pihak HRDF untuk memastikan latihan diberikan sentiasa relevan dan ia dapat mengisi kelompongan yang ada dalam sektor pekerjaan di Malaysia? Sebetulnya saya sebut tadi, contohnya 3D ini. 3D ini hari ini mereka lihat sebab pelibatan mereka ini menjadi sebagai satu kerja yang tak relevan, tak cukup untuk imej mereka. Tapi apabila pekerja yang sama diotomasikan, mungkin mereka akan ada talent additional, bakat tambahan. Maka kita akan. Sebab tu hari ini kita lihat lecah dia bukan saja memberi latihan dalam place and train, mereka juga terlibat dalam pelbagai kursus tambahan untuk memastikan golongan belia ni dapat peluang-peluang ni. YB Datuk Seri, work from home kita sudah melalui dalam tempoh 2 tahun dan kini kebanyakan majikan dan pekerja sudah pun kembali ke tempat kerja masing-masing. Namun ada yang berbeza pandangan, ada yang menyukai work from home, ada yang menyatakan bekerja di pejabat adalah lebih baik. Jadi apakah antara pandangan daripada pihak KSM berkenaan tentang work from home ini, apakah akan mula untuk dilaksanakan secara berperingkat untuk beberapa syarikat yang dirasakan sesuai untuk melaksanakan work from home? Kita lihat ada juga banyak syarikat hari ini mereka selesa dengan working from home sebab ada juga kerani kerja dia hanya menyediakan ataupun membekalkan surat-surat untuk majikan. Mereka tak perlu pergi ke ofis, mereka jimat duduk kat rumah, jadi bersediakan semua daripada rumah. So setakat ni kita lihat masih ada juga sebahagian besar kedua-dua pihak, bukan saja warga kerja tapi majikan turut selesa dengan working from home. Sebab tu saya kata kita perlu mengkaji satu dasar. Mungkin ini terlalu awal. Mungkin kita akan sampai masa kita akan ada pelbagai masalah dari segi kelakuan. Mungkin ada juga majikan membenarkan warga kerja atau bekerja daripada rumah. Tetapi apabila bekerja dari rumah, mungkin dia boleh bekerja lebih daripada satu syarikat. So, kalau mengikut dasar sekarang, kita tak ada sebarang undang tindakan boleh diambil terhadap warga kerja. Maksud itu kita perlu mengkaji secara mendalam. Ataupun boleh juga majikan yang ambil kesempatan memandangkan kerja daripada rumah, kita perlu potong gaji dan sebagainya. So, maka kita perlu ada satu dasar yang membela nasib kedua-dua pihak. Okey. Mungkin secara kesimpulannya, apakah harapan Yang Berhormat Datuk Seri untuk melihat sepanjang tahun 2022 ini akan lebih banyak lagi inisiatif yang akan dilaksanakan dan juga akan digerakkan oleh pihak KSM? Saya yang pertama, saya kira menyatakan kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ikhlas
untuk betul-betul membela dan membantu nasib rakyat dan sedang mengambil pelbagai usaha. Yang kedua, saya cuma cadangkan kepada golongan pencari kerja, terima je dulu apa-apa peluang yang sedia ada. Tak perlu pilih kasih, terima je dulu. Sebab ada juga isu-isu yang menyatakan mereka kerja tidak dapat kerja yang mereka patut dapat. Okay. Tetapi dalam keadaan krisis ekonomi, kita perlu terima apa yang sedia ada dulu. Itu yang penting. Dapatkan pengalaman. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri kerana bersama dengan kami. Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, bersama dengan kami pada ketika ini untuk bercerita tentang mencipta pekerjaan baru bagi aspirasi keluarga Malaysia. Terima kasih YB. Dan untuk itu kita